Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Agenda Awani dan sudah tentu ini adalah waktunya untuk kita terus memberi fokus dan juga tumpuan ke arah perkembangan terkini banjir. Kalau diikutkan dalam data yang dikongsikan oleh Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, sudah tentu angkanya masih lagi berlegar antara 45,000. Ada sedikit penurunan kalau jika dibandingkan pada sebelah pagi tadi dan juga semalam. Tiga negeri masih lagi terjejas iaitu Johor, Pahang dan juga Melaka, dan yang paling tinggi sudah tentu kita melihat kepada angka-angka mangsa banjir yang telah pun dipindahkan di pusat pemindahan sementara banjir iaitu di negeri Johor. Baik, di platform Agenda Awani pada waktu ini, kalau boleh kita nak melihat yang pertamanya, bagaimana respon dan juga langkah perlu diambil untuk melihat pada impak pengurusan bencana banjir dan juga pasca banjir, dan kemudian kita juga ingin melihat kepada bagaimana untuk kita menilai angka dan juga jumlah keseluruhan kerugian impak daripada bencana banjir. Kalau kita lihat daripada data-data yang pernah dikongsikan oleh Jabatan DOSEM ataupun Jabatan Perangkaan Statistik Malaysia, kalau melihat kepada bencana banjir di Malaysia untuk tahun 2022, angka keseluruhannya 622.4 juta ringgit, itu untuk tahun lalu. Tapi kalau kita melihat kepada negeri Johor sahaja untuk musibah banjir, angka jumlah kerugiannya adalah sebanyak 693.9 ribu ringgit nilai kerugian banjir yang direkodkan pada tahun 2022. Jadi berapa sebenarnya kalau boleh dianggarkan untuk tahun dan untuk bencana banjir pada kali ini? Untuk itu, kalau boleh saya nak bersama dengan Profesor Dr. Luqman Chuah Abdullah. Prof. Doktor adalah pakar air, tenaga iklim dan juga pengurangan risiko bencana. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Fazizin. Okey. Prof, sebelum kita nak bercakap tentang berapa nilai kerugian anggaran yang boleh kita tafsirkan melihat kepada skala bencana banjir yang berlaku, mungkin pada waktu ini, saya ingat lagi Prof, kami pernah menemui Prof beberapa bulan lalu dan Prof mengatakan kalau diikutkan tahap kesiapsiagaan kerajaan ataupun negara ataupun masyarakat pada ketika itu, saya ingat lagi pada penghujung tahun lepas, Prof katakan sebenarnya kita tidak bersedia untuk menghadapi bencana banjir kalaulah ia berlaku dalam masa terdekat. Mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan, adakah sebenarnya amaran dan juga peringatan yang telah pun diberikan Prof dan juga pakar-pakar lain tidak diendahkan ataupun bagaimana, Prof? Okey, terima kasih banyak atas soalan tersebut. Ya, pada pandangan saya, pendapat daripada pakar-pakar sebenarnya adalah satu perhatian daripada pihak kerajaan. Tapi untuk mengimplementasikan polisi baru atau tindakan-tindakan yang wajar untuk mengatasi masalah banjir, ambil masa yang panjang. Dan kita tak boleh harapkan kerajaan serta-merta untuk membuat perubahan yang besar. Bila sebutkan kesediaan, saya rasa dalam tahap pada masa sekarang, tahap persediaan untuk menghadapi bencana banjir masih dalam tahap yang agak awal berbanding dengan apa yang dilihat daripada luar negeri, apa yang mereka bersedia untuk menghadapi bencana yang tidak disangka. Tapi dekat Malaysia, mengapakah? Adakah kita pernah tanya, banjir itu macam satu perkara yang sering berlaku, macam menjadi satu peristiwa tahunan. Setiap tahun mesti ada terlapor kes-kes banjir, tak kisahlah besar ke atau kecil. Tapi apa yang sebenarnya berlaku di belakang semua bencana itu? Kesediaan untuk menghadapi bencana dalam tahap apa yang kerajaan kita hadapi itu, saya rasa kita masih belum cukup lagi untuk menghadapi bencana bila menghadapi sesuatu yang tidak dijangkakan. Itu adalah kadang-kadang masalah dia, kita ada banyak faktor dia, termasuklah faktor politik, faktor ekonomi dan banyak faktor sosial. Tapi antara itu, rasa kerajaan kita masih tidak ambil usaha yang cukup banyak untuk mengatasi dia. Memandangkan tahun lepas, kita baru mendukarkan kerajaan baru. So, masa yang tersingkat ini, kita tak boleh mempersoalkan soal usaha kerajaan untuk tindakan tersebut. Tetapi apa usaha yang telah dilakukan pada kerajaan yang sebelum itu, adakah itu mencukupi? Bagi pandangan saya, ini masih dalam tahap yang tidak mencukupi. Itu ada disebabkan memandangkan apa yang berlaku dalam masa sekarang. Banyak kes banjir itu sebenarnya
boleh dilaksanakan atau ditangani dengan lebih baik. Tapi berbanding dengan yang banjir sebelum itu, kita boleh kata kali ini persediaan tu nampaklah sedikit bertambah baik berbanding dengan yang sebelum itu berlaku di 2021 itu. Ya, seperti tindakan yang diambil oleh kerajaan negeri adalah lebih pantas daripada sebelum itu. Prof, maaf kalau saya nak mencela, daripada apa yang dikongsikan oleh Prof, langkah ataupun usus yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan risiko bencana banjir yang berlaku adalah, pada pandangan Prof, adalah kurang mencukupi ataupun tidak memadai. Melihat kepada apa yang telah pun disenaraikan dan juga apa yang telah pun dirancang oleh kerajaan untuk melihat kepada pelan mitigasi banjir sebelum ini, adakah pelan itu sendiri bersifat BAU, business as usual, tidak menepati corak ataupun trend bila berlakunya bencana banjir ni, Prof? Sebenarnya untuk mengelakkan masalah banjir itu berlaku, satu perancangan atau strategi yang jangka panjang perlu diadakan. Yang benda itu, saya anggap perkara itu tindakan kementerian sumber air, alam sekitar dan air tidak ada rancangan plan untuk menangani masalah tersebut. Seperti dia ada satu komiti atau jawatan kuasa integrasi flood management diadakan untuk menangani bencana banjir tersebut. Dan tujuan dia untuk mereka bentuk struktur utama untuk pengurusan banjir dengan gunakan indeks purata perantaraan perulangan. Begitu dalam data-data yang dikumpulkan dalam 100 tahun yang terlepas dengan 200 tahun selepas climate issue yang perubahan cuaca iklim, masalah perubahan iklim. Tapi perancangan itu ambil masa yang panjang. Kita boleh belajar daripada sejarah banjir itu. Tapi benda itu perlu kajian yang lebih teliti. Itu yang menyebabkan, walaupun ada plan, ada rancangan untuk mengatasi masalah banjir, tapi dia perlukan usaha yang banyak dan jangka masa yang panjang. Kita tak boleh menjangkakan usaha itu akan mendapat keputusan dengan pantas. Itu yang jadikan masalah dia. Penduduk Malaysia mungkin mempersoalkan usaha kerajaan. Adakah kerajaan berusaha untuk mengatasi masalah banjir? Adakah mengapa banjir sering berlaku? Setiap kali banjir berlaku, hampir soalan yang sama akan ditanya oleh mangsa-mangsa banjir tersebut. Saya rasa untuk menjawabkan soalan ini agak susah kalau daripada keadaan daripada sudut mangsa yang secara emosi, kita tak boleh buat keputusan kata okey, itulah adalah usaha yang kurang diambil berat oleh kerajaan. Saya rasa kerana studi ini adalah tidak adil untuk mengkomen atau mengetuk kerajaan atas usaha mereka. Mereka memang berusaha untuk mengatasi masalah bencana banjir, tapi strategi dan plan perlukan masa yang jangka panjang dan dengan teliti untuk mengatasi dia. Itu melibatkan banyak sektor. Itu akan saya bincangkan kemudian. Prof, kalau kita merujuk kepada bencana banjir yang berlaku pada waktu ini, saya nak memberi fokus khususnya kita melihat kepada Johor. Kalau Johor, kalau mengikut statistik pada sebelah petang tadi sehingga jam 4 petang, masih lagi dibuka pusat pemindahannya lebih 230, pusat pemindahan 239 pusat dibuka, lebih 40,000 mangsa-mangsa banjir ditempatkan di pusat-pusat pemindahan yang dibuka. Kalau diikutkan malah daripada rakan-rakan wartawan yang berada di lapangan, hasil temubuan mereka dengan mangsa-mangsa banjir, mereka membandingkan dengan situasi dan juga tragedi yang berlaku pada tahun 2006. Fast forward
16-17 tahun berlaku lagi sekali lagi bencana banjir yang buruk di Johor. Melihat kepada apa yang disebutkan oleh penduduk, kata ini adalah satu bencana yang tidak luar jangkaan, luar biasa, dengan mengambil kira faktor cuaca, hujan lebat yang tidak menentu. Pada pandangan Prof, melihat kepada perkembangan terkini dan juga pengurusan bencana banjir dan juga pengurangan risikonya, bagaimana Prof melihat kepada secara keseluruhan, khususnya melihat kepada mangsa-mangsa banjir di Johor, pengurusan risiko dan juga pengurangan risiko bencana kepada mangsa banjir, Prof? Okey. Kalau secara umum kita pandang pada keadaan sekarang, nampak dia macam usaha dia lambat, agak perlahan untuk itu ada kerana banyak faktor, terutama dari kesusahan untuk mencapai kepada mangsa-mangsa tersebut kerana tahap paras air atau kedudukan mangsa tersebut. Ketentuan tidak tentuan cuaca juga salah satu faktor yang menyusahkan keadaan untuk selamatkan mangsa, dan usaha-usaha kerajaan untuk menyelesaikan masalah tersebut kadang-kadang telah dijejas oleh secara komunikasi antara pihak federal dengan persekutuan dengan negeri. Tapi berbanding dengan sebelum itu, saya rasa tindakan yang diambil oleh pihak persekutuan dengan kerajaan negeri berbanding dengan peristiwa terdahulu, kita boleh nampak bertambah baik. Tindakan yang diambil, kita boleh nampak tindakan yang diambil oleh pihak mereka adalah lebih pantas berbanding dengan peristiwa yang sebelum itu. Namun, untuk penyelamatan mangsa-mangsa banjir bukan satu perkara yang senang. Mitigasi banjir itu juga memerlukan banyak strategi dan kerjasama dengan banyak pihak. Itu kita tidak boleh hanya menyalahkan suatu pihak seperti kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Asalnya bangsa sendiri pun ada tanggungjawab. Kesedaran dengan kerjasama daripada penduduk dan bangsa juga perlu dititik beratkan. Mereka, of course, kita boleh faham mereka rasa panik atau mereka rasa tidak senang hati dan rasa gerisah. Sebab itu banyak faktor emosi juga menyusahkan usaha untuk selamatkan bangsa. Sebab itu kita perlukan kerjasama bukan sahaja daripada bangsa, daripada penyelamat, daripada pihak kerajaan, juga pihak-pihak masyarakat seperti NGO yang bukan kerajaan, organisasi bukan kerajaan. Mereka perlu juga melibatkan diri untuk membantu. Sebenarnya kalau nampak daripada media, kita nampak banyak NGO sebenarnya telah melibatkan diri mereka untuk membantu bangsa-bangsa yang terlibat dalam banjir. Itulah satu kita kata satu keadaan yang menceriakan, because sebab kesedaran rakyat bertambah baik kalau berbanding dengan peristiwa banjir yang berlaku pada 10 tahun dulu, seperti 2013, banjir Kota Tinggi, banjir di Mersing. Saya rasa masa itu kerjasama di antara masyarakat dengan kerajaan agak kurang berbanding dengan sekarang. Nanti kesedaran bangsa terhadap banjir, tindakan semasa banjir adalah bertambah baik berbanding dengan sebelum itu. Prof,
Prof, kalau boleh saya nak membawa kembali diskusi ini untuk kita melihat kepada fokus dan juga tumpuan perbincangan. Kita nak melihat kepada impak pengurusan risiko dan juga pasca banjir. Kita ingin melihat bagaimana usaha dan juga tindakan yang boleh dilakukan untuk mengurangkan nilai kerugian akibat bencana banjir. Kalau diikutkan daripada angka data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia untuk tahun lalu, banjir di Malaysia secara keseluruhannya 2022 nilai kerugiannya adalah 622.4 juta. Ini termasuklah kerugian daripada sudut aset awam dan juga infrastruktur, tempat kediaman, sektor pertanian, premis perniagaan, kenderaan dan juga sektor pembuatan. Mungkin pada waktu ini, mungkin terlalu awal lah kalau saya nak tanyakan kepada Prof dan juga mana-mana pakar sekalipun berapa nilai anggaran yang boleh kita jangkakan daripada musibah bencana banjir pada kali ini. Tetapi apa sebenarnya langkah-langkah yang boleh untuk kita susun dan juga kita aturkan untuk nak mengurangkan kesan impak banjir ini ke atas nilai kerugian secara keseluruhannya, Prof? Terima kasih. Sebenarnya pada jangka pendek, usaha yang boleh atau persediaan yang boleh dilakukan seperti persediaan logistik, penyertaan bantuan di lokasi bencana boleh dilaksanakan. Itu amat penting untuk menyedangkan atau kerja penyelamat. Lepas itu kerjasama erat daripada jawatan kuasa pengurusan bencana negeri dan daerah dalam berkongsi sumber maklumat, semua itu perlu boleh membantu untuk mengurangkan impak banjir. Pemindahan penduduk daripada kawasan yang sensitif kepada kawasan banjir itu juga satu usaha atau strategi yang boleh dilancarkan. Sebenarnya bukan benda baru di luar negara. Kita di Malaysia, kita tak pernah fikir untuk memindahkan kawasan penduduk dari kawasan yang sering diserang oleh banjir kepada kawasan lain. Itu melibatkan banyak faktor yang menyebabkan usaha untuk memindahkan penduduk dari satu kawasan ke satu kawasan lain itu jadikan sukar. Tapi kalau memandangkan macam Amsterdam semua itu, dia punya perancangan bandar itu adalah memindahkan penduduk atau yang daripada kawasan yang sering dibanjir oleh banjir kepada kawasan yang kurang diancam oleh banjir. Tapi benda itu kenapa tidak boleh dilakukan di Malaysia? Ada banyak faktor sentimental, faktor ekonomi. Mereka mencari rezeki di kawasan ini, patut dia nenek moyang dah lama duduk di satu kawasan, semua pun dah dilanda banjir, tapi mereka enggan memindahkan diri dari satu kawasan. Itulah jangka pendek. Rasa usaha untuk kerajaan untuk merancangkan dan menempatkan penduduk daripada kawasan banjir kepada kawasan yang tidak kurang menghadapi masalah banjir itu boleh dilaksanakan. Selain daripada itu, untuk jangka panjang, kerajaan boleh memastikan mengurangkan melakukan usaha untuk mencegah pembalakan yang haram dan pencemburuan kepada kawasan yang sensitif itu dielakkan, serta membenarkan projek tidak membenarkan projek yang tanpa environmental impact assessment itu yang sesuai itu dilaksanakan. Itu yang melupakan salah satu faktor atau punca untuk berlaku dia banjir, pembalakan yang haram, pendapatan projek yang pembangunan projek yang tidak sesuai di kawasan yang menyebabkan kawasan itu sering diserangi banjir. Itu ya salah satu, itu jangka panjang usaha daripada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan kena diperkuatkan untuk mengelakkan masalah tersebut. Perubahan iklim bukan kerana semula jadi, kebanyakan dia adalah faktor manusia sendiri. Sebab itu kesedaran itu mesti dibedakan. Prof mengambil contoh dan juga panduan apa yang dilakukan oleh negara Belanda untuk pelan mitigasi banjir ni. Tapi Prof ada mengatakan
kenapa Malaysia tidak boleh tiru sepenuhnya pelan mitigasi banjir yang dilakukan oleh Belanda atas sebab-sebab tertentu yang telah pun dimaksudkan oleh Prof sebentar tadi. Tapi kalau Malaysia nak merujuk kepada langkah planning ataupun strategi yang telah pun disusun oleh kerajaan untuk pengurusan bencana, kalau melihat kepada belanjawan 2023 contohnya ya Prof ya, belanjawan 2023 memperuntukkan lebih 6.53 bilion ringgit. Daripada sudut angka dan juga peruntukan itu meningkat sebenarnya 84% berbanding pada tahun yang sebelumnya untuk menggalakkan amalan hijau serta menambah baik pengurusan bencana. Mungkin daripada segi peruntukan dan juga dana-dana yang telah disebutkan dalam pembentangan belanjawan 2023 ini, adakah ia mencukupi? Kalaulah mencukupi, apa lagi sebenarnya yang perlu diberi perhatian juga? Dalam mana kita bercakap tentang nak mewujudkan daya tahan negara berdepan dengan sebarang ancaman risiko bencana, termasuklah bencana banjir, Prof. Okey, terima kasih. Ya, kalau pada pandangan saya, bajet tu uh, 6 bilion tu kira agak tinggi juga peruntukan tu untuk menyelesaikan masalah banjir. Tapi yang penting tu bukan berapa peruntukan yang diberikan untuk menyelesaikan masalah, tapi juga pengurusan tu, macam mana pelaksanaan untuk projek pelaksanaan polisi untuk memperkuatkan menyelesaikan masalah banjir itu. Masalah Malaysia itu, kita ada banyak polisi, kita ada banyak perancangan, tapi dari segi pelaksanaan, bolehkah saya kata kurang berkesan? Kadang-kadang kita nampak dia mungkin dia akan berkesan pada permulaan, tapi pada penghujung-penghujung benda itu sama ada dia diabaikan atau diambil ringan. Itulah masalah dia. Secara keseluruhan saya memandangkan pada segi sejarah, banyak polisi kerajaan pada permulaan dia agak bagus, tapi pada pertengahan dan keakhiran polisi-polisi yang diamalkan itu agak hilang fokus bagi saya. Lepas itu perbelanjaan itu kadang-kadang sama ada dibelanja pada tempat yang tidak bertepatan. Itulah masalahnya. So, untuk pandangan saya, saya rasa untuk menyelesaikan masalah itu, peruntukan itu patutnya digunakan untuk memperkuatkan sistem amalan awal untuk banjir, salah satu dia, dan juga untuk memperkuatkan pengurusan kawasan banjir. Itu salah satu. Kita perlu gunakan peruntukan itu pada tempat yang betul dan tepat. Bukannya untuk belanja itu, untuk belanja sebegitu saja. Kadang-kadang kita ada peruntukan, kita belanja semata-mata untuk belanja, tapi tidak tempat dia. Itu masalah dia. Kewangan tu dibazirkan dalam tempat yang tidak tepat tempat dia. Itulah kata sama ada dia cukup atau tak cukup, terpulanglah kepada pengurus tu yang macam mana mereka uruskan kewangan tu pada untuk melaksanakan polisi atau strategi yang betul. Itu lagi lebih penting berbandingkan berapa peruntukan diberikan. Semua pun peruntukan yang lebih kecil juga boleh mendapatkan keputusan yang lebih baik kalau dia ada pengurusan yang baik. Itu pada pandangan saya. Saya rasa masalah dia bukan amount atau berapa dia peruntukan, tapi dia adakah mereka dapat mana tumpuannya, tempat mana yang peruntukan perlu dibelanjakan. Itu yang penting. Saya rasa kita perlukan meja bulatan, mesyuarat meja bulatan yang mengumpulkan semua pakar-pakar daripada pelbagai bidang untuk membincangkan bagaimana perbelanjaan itu boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah banjir. Itu yang lagi penting. Okey. Prof, saya kira saya ada lebih kurang dalam 2 minit yang akhir ini. Mungkin boleh dikongsikan. Apabila kita cakap tentang bencana banjir, ia bukan hanya melihat kepada situasi ataupun keadaan mangsa-mangsa banjir yang kehilangan rumah, harta benda dan juga malah ada yang berdepan dengan situasi kehilangan nyawa keluarga dan juga rakan-rakan. Tetapi kita bercakap tentang kelangsungan hidup. Tahun ini, tahun 2023, tahun yang cukup mencabar daripada sudut ekonominya. Malah kita berada dalam bulan Mac, dalam beberapa minggu lagi kita
bagi umat Islam secara keseluruhannya akan menyambut bulan Ramadan dan juga kemudian Hari Raya Aidilfitri. Kalaulah kita melihat kepada bencana banjir yang berlaku pada waktu ini, kalaulah kita masih lagi menutup sebelah mata dan juga masih lagi tidak mengambil iktibar yang sepatutnya, apa yang akan terjadi selepas ini apabila kita bercakap tentang nak mengurangkan risiko bencana banjir ni jika kita tak ambil iktibar yang sepatutnya? Saya memang setuju lah pandangan anda. Kalau kita tak ambil tindakan, benda itu akan berlaku lagi, berulang-ulang. Dia tak akan kehabisan. Masalah itu akan berlaku lagi. Setiap kali kita akan menyalahkan perubahan iklim, monsun, macam-macam masalah. Kita tak pernah kepada punca masalah tersebut. Itu kederitaan itu tidak akan dibentikan sekiranya kita tak ambil tindakan yang wajar atas masalah tersebut. Kerajaan patutnya betul-betul menitik beratkan masalah tersebut kerana dia melibatkan masalah sosial, masalah ekonomi dan melibatkan ramai penduduk dan di negara kita. Ramai orang terlibat dalam bencana banjir tersebut. Sebab itu kita tak boleh ambil ringan terhadap tersebut. Tapi adakah kerajaan kita berusaha? Saya rasa ya, kalau memandangkan dalam media, kita punya Perdana Menteri sendiri pergi melawat kawasan banjir semua itu, saya rasa kerajaan sekarang memang agak menitik berat nak ambil berat tentang perkara banjir tersebut. Cuma usaha tersebut itu perlu diperkuatkan lagi atau dipergiatkan lagi untuk menyelesaikan masalah itu dalam jangka panjang. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Luqman Chua Abdullah. Prof adalah pakar air, tenaga iklim dan pengurangan risiko bencana daripada Universiti Putra Malaysia yang mana berkongsi pandangan melihat kepada situasi dan juga perkembangan terkini banjir yang berlaku di beberapa buah negeri. Masih lagi bencana berlaku di 3 buah negeri pada waktu ini dan pastinya kami di platform Israwani akan bawakan perkembangan terkini berkenaan dengan bencana banjir itu. Terima kasih sekali lagi Prof. Saya kira itu saja untuk waktu ini Agenda Awani. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.